Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Okey, hari ni macam aku cakap tadi, kita ada tetamu khas. Perbezaan student bandar dengan student dekat pulau ni. Perbezaan banyak perbezaan. Okay, mungkin boleh bagi daripada segi kekurangan ataupun kelebihan kedua-dua belah. Dari segi saya beritahu kekurangan dulu lah kan. Dari segi kekurangan dia dekat sini dia kurang exposure. Sebab kalau motor TV pun belum tentu semua rumah ada TV, diorang pun tidak dapat akses kepada internet pun. Kalau macam guna phone saja tu tidak cukup. Mostly parents saja ada phone, yang budak tidak ada phone. Itu satu. Dengan bila tidak ada exposure, diorang tidak dapat buka minda diorang. Begitu. Dari segi kelebihan, budak pulau bagi saya ataupun budak pedalaman lah orang katakan, diorang lebih suka diorang buat sepenuh hati. Bila diorang buat sesuatu, diorang buat sepenuh hati. Dan diorang kita kena pandai tackle diorang punya kena pandai tackle diorang supaya diorang minat dengan kita dan diorang akan mau lagi belajar. Faham? Macam tu. Dan diorang lebih kepada diorang sangat suka aktiviti yang melibatkan semua. Begitu. Kalau kau di kelas sahaja, kau memang kena cari cara untuk menarik perhatian orang. Tapi kalau kau dapat tarik perhatian semua orang di pulau ini, dia akan jadi lebih hebat. Wow. Betul. Satu pulau. Pulau, ya, libatkan parents, libatkan semua orang. Ya, so semua ada cakap juga kalau macam paling orang kampung suka tu bila ada aktiviti, diorang lah paling excited, siap buka gerai apa semua. So macam mungkin sebab satu pulau ni diorang macam semua kenal. Lepas tu budak-budaknya macam tak banyak tempat mau pergi, jadi sekolah tu macam pintu diorang kepada dunia luar. So macam benda tu jadi menarik lah untuk diorang. Okay. Untuk sekolah luar sekolah bandar? Kalau sekolah bandar, itulah diorang untung sebab diorang banyak expose kepada dunia luar. Diorang ada cara lain untuk belajar. Macam kalau di pulau pula, diorang bergantung 100% kepada guru, 100% kepada sekolah, 100% kepada ibu bapa mereka. So kalau ibu bapa jenis yang tidak peduli, jadi tidak dapat apa-apa lah di rumah. Jadi diorang bergantung 100% kepada sekolah. Jadi sekolah terpaksa perlu main peranan macam mana mau memperkenalkan dunia luar itu kepada mereka. Contohnya macam sebelum saya masuk, diorang ada pernah buat lawatan, tapi terlaksanakan saja. Tapi bila saya sudah masuk, saya buat diorang lebih jauh. Saya buat diorang ke Ranau, ke Kundasang, macam sebab saya rasa macam diorang kena tahu juga macam mana orang di luar dari persanakannya hidup. Jadi dan merasa yang cuaca kita pun setiap tempat tu tidak sama. Diorang tahu di pulau tu panas saja. Macam tu. Diorang tak tahu yang kalau pergi Kundasang tu sejuk sebab dia di bawah kaki gunung semua kan. Macam tu lah. Satu benda juga bila cakap pasal kita buka lebih luas lah. Contoh macam kita buka lebih luas bukan kepada studennya tapi kepada orang-orang yang berada di bandar tu. Aku rasa macam satu yang menakutkan pasal orang yang berada di bandar, sebab exposure dia terlalu besar, banyak benda boleh berlaku. Itu yang kalau macam ibu bapa terlepas pandang, banyak benda boleh berlaku. Tapi itu problem bila ibu bapa terlalu menekan ataupun mengongkong, dia jadi benda lain juga. So kita macam di garisan lah macam mana mau menyikapi itu semua. Itu yang kadang-kadang bila tengok orang-orang pulau ataupun yang pendalaman ni, rasa macam diorang beruntung sebab diorang terjaga. Itulah satu fikiran, diorang terjaga daripada benda-benda yang macam terlalu banyak dekat luar tu. Sebab bila kita cakap pasal bandar, dia macam laju. Tu yang sampai satu tahap kita macam stres dan tu yang tekanan lah, sebab kita tak boleh keep up dengan semua tu. Itulah bagusnya bila cikgu-cikgu dalam sekolah pulau ni yang start bagi diorang exposure untuk pergi sana sikit sini sikit. At least diorang macam dapat rasa sikit lah. Hendaklah macam nanti tiba-tiba keluar terkejut. Nah, begitu ceritanya. Seterusnya, macam mana proses korang ke arah menerima ataupun meraihkan balik student-student untuk masuk balik ke sekolah? Apa yang korang dah buat, apa semua untuk menyambut kedatangan diorang lah? Setakat ni kami
masih lagi ikutlah SOP yang disediakan di kerajaan. Dari segi laluannya, apa yang orang perlu buat, kena masuk dari pagar, cek suhu dulu, pakai pelitup muka, lepas itu kena cuci tangan. Kemudian masuk kelas macam biasa dan tidak boleh buat aktiviti yang memerlukan mereka menyentuh sesama sendiri kan. Jadi itu sajalah yang boleh buat. Susunan meja pun sudah disusun jaraknya lebih jauh. Kalau sebelum ini kan biasanya meja ini melekat-lekat kan. Saya boleh kena dalam kumpulan kan. Sekarang lebih kepada individu lah. Itu yang bila cakap pasal meja ni, sebab tadi dengar juga macam perbualan pasal meja-meja ni. Dia macam dekat pulau ni sebab student tidak ramai. So macam nampaklah struggle sekolah-sekolah dekat bandar tu sebab dia sangat pack dan sampai ada yang cakap pasal nak buat 2 sesi apa semua. So cikgu angkat kerusi bangku apa semua macam kesian lah, tapi itulah bendanya kan. Tu yang kalau kau masih lagi macam mau berkurang ajar sama cikgumu, aku tak tahulah. Tapi itulah interesting lah. Soalan yang terakhir kot, harapan mengenai PKPP secara keseluruhan, COVID dan macam mana impact dia kepada education, sebab bukan dari rendah je terjejas sampai ke atas juga. Kalau bagi saya sendiri, saya just harap benda ni tambah dengan cepat, selesai dengan cepat, supaya kita ni tidak ada rasa takut sangat bang kan. Dan bagi saya murid ni ataupun pelajar, dia memang perlu ada aktiviti yang dalam kumpulan supaya dia orang lebih gembira untuk explore. Tapi kalau kita tengok pun memang dia ada kesan sedikit kepada murid. Mungkin ada murid yang memang tertinggal jauh sebab 3 bulan, bayangkan ya, 3 bulan berapa banyak kami silibus tertinggal. So ini masa untuk kami catch up balik, dan saya harap guru-guru tidaklah stres untuk kejar semua tu. And banyak 3 bulan. 3 bulan tu banyak, betul. Macam mana so buat apa yang boleh, buat extend lah, yang darjah 1 extend darjah 1 tahun. Oh, dia boleh. Kalau dia orang extend, apalah umur dia orang kan. Tiba-tiba ada pula 12 tahun extra kan. Itu je saya harap lah. Harap murid pun tidak stres belajar. Guru pun itulah. Buat apa yang lo mampu. Sebab kita ni manusia biasa juga. Guru pun masih manusia biasa juga. Jadi buat apa yang orang mampu buat saja. Kalau rasa tidak dapat kejar tu, tak apa. Mungkin ada cara lain untuk kejar kan. Masih boleh buat di rumah kan. Tambah silibus topik tahun depan. Oh, tambah silibus mati. Sorry. Okey, macam itulah. Tu yang aku rasa macam aku rasa tahun ni lebih mencabarlah kepada para pendidik ni, sebab banyak benda yang berlaku. Bukan banyak, satu je pun, tapi dia mengakibatkan banyak benda. Tu yang macam cikgu ni betul kena banyak bersabar lah. Sabar, kena rajin. Kalau susah lah bercakap, tapi memang ada stres. Setiap kali guru ni bukan dia mengajar je, itu dia punya kerja-kerja sampingan ni. Mengambil hati orang tua lagi. Mau tangkap hati murid lagi, mau tangkap hati pentadbir lagi. Jadi dia banyak lah. Faham. Terima kasih. Mungkin itu saja sebab aku rasa panjang lebar sudah ni. Cuma sebelum kita mengakhirinya, sebelum kita sambung kepada apa kata kawan-kawan dia mengenai teks tadi. Okey. Okey, selamat kembali. Rehat sebentar tadi, walaupun korang tak tahu, kita orang tahu. Sekarang ni kita nak baca apa? Kami mau baca lah kan. Kami mau baca apa dari post tadi tu yang kami post, apa dia punya ayat? Yang saya post saya rasa mau berhenti jadi cikgu, macam dah tahan sudah. Apa pendapat kamu? Okey, itu dia punya ayat. Sini saya bacakan. Lepas tu, okey. Komen yang pertama. Jack Alonso. Siapa Jack Alonso? Cik Alonso cikgu juga. Semua cikgu yang komen. Okey, Jack Alonso cakap mohon pindah je. Satu cara untuk trial error dapat sekolah yang kliknya okey. Okey, saya Lex Joseph cakap saya pun jika boleh.
Jila Arif. Jila Arif kawan baik saya, dia nurse. Jila cakap no. Okey, kemudian Bibi Nahida. Cikgu di mana? Cikgu di Semenanjung. Sebenarnya okey. Dia cakap Kamil, kau berbakat besar dalam mendidik. Organize program, menghias-hias, boleh coach tarian, jangan berhenti. Cacian orang tetap tidak akan berhenti walaupun kita sudah tukar kerjaya lain. Selagi kita menyerlah, selagi itulah umpatan dan makian akan datang dari setiap penjuru. Bertahanlah. Bukan mudah tapi bertahanlah. So sweet. Okay, Nur Faiza. Itu cikgu juga bekas satu kelas di maktab. Classmate. Suami dan adik aku antara yang struggle cari kerja. Percayalah, tidak mudah. Sedih. Terasa pula. Mungkin sekarang rasa stres bekerja, kalau berhenti kerja stres yang lain pula datang. Okay. Lepas tu Bibi Nahida dia cakap lagi, it's not the job that you had, it's the people. Wis. Jangan begitu bah. Okay, Muhammad Tarmizi. Muhammad Tarmizi, saya rasa cikgu juga. Okay, jangan cikgu, ambil CRK dulu. CRK tu apa? Cuti rehat khas. Cuti rehat khas, rehat-rehatkan minda. Okay, Jenny Pipo, dia cakap saya pun. Ana Zain, sabar. Nur Kasih, sabar dek. Zulhilmi Roslan, sama aku pun rasa nak stop mengajar. Kenapa macam ni ha? Okey, untuk yang telah komen tadi dan yang mendengar, ini cumalah macam bergurau lah. Tak betul pun. Cikgu Shell ni dia sangat suka kerja dia. Dia sangat happy kerja di sini walaupun lain kadang-kadang ada tak ada. Tapi insyaAllah semuanya baik-baik saja. Terima kasih kepada yang mendengar. Ada apa-apa kata-kata last? Happy selalu. Okey, terima kasih.